Saya akan mulakan dengan Fibonacci retracement, and soalan dia ialah apakah itu retracement? Semua pernah dengar retracement ni ialah tengok betul-betul, saya start terus. Retracement ni ialah momentum yang berehat seketika. Itu bahasa mudah nak senang faham. Dia tengah momentum ke atas, perjalanan masih ke atas lagi, masih memanjat. Tapi dia rehat jap. Rehat jap geng. Ni dipanggil sebagai retracement. Jap, saya tukar warna merah. Ini kita panggil sebagai retracement. Rehat sekejap daripada perjalanan dia. Dia masih lagi nak ke atas. Itu panggil retracement. Dia sambung naik, dia rehat lagi. Ini panggil retracement. Okey. Dia sambung lagi momentum. Lepas tu dia rehat jap. Dan dia nak momentum dah tak lepas dah. Okey. Resistant. Kemudian dia start pecah ke bawah. Nak tahu betul tidak? Kita tengok retracement. Ada retrace ni. Bila masa dia nak datang, dia datang. Ni panggil retracement. Sebab apa? Momentum retracement. Perjalanan yang sikit. Okay, itu panggil retracement. Gerak atas, lepas tu dia gerak ke bawah sikit. Ataupun dia patah balik sikit. Ini panggil retracement. Okay, lepas tu dia naik atas lagi. Tetapi kalau dia turun dalam keadaan, kalau dia turun macam ni, contoh, ni sikit. Ni nama dia retracement. Ni sikit lagi. Ni pun retracement. Ni sikit lagi. Ni pun retracement. Ni? Ini bukan lagi retracement. Sebab apa? Kat sini bila dia naik dan dia turun, dipanggil sebagai higher high. Dan bawah ni dia dipanggil sebagai higher low. High ni bermaksud lebih tinggi dari tinggi. Tak ada apa yang lagi tinggi daripada dia, melainkan HH itu. Maksudnya dekat dalam chart tolong jangan fikir luar kotak. Dalam chart je tengok dulu. Pullback sama tak macam pullback? Ya, sama macam pullback. So faham guys tu, retrace ni ialah momentum. Lepas tu apabila dia rehat tu, ataupun dia patah balik, ataupun dia reject sikit, ataupun dia reverse sikit ke reverse, itulah retracement. Okay, nak bagi mudah faham, saya wordkan dia, iaitu retrace ni samalah juga dengan reverse kecil, reverse kecil, bagi senang faham. Reverse kecil ataupun orang panggil apa lagi? Pullback. Okey, reverse kecil, pullback. Ni semua retrace. Okey. Isi minyak dulu. Okey, term dia isi minyak dulu pun boleh juga, tak ada masalah. Right, faham kat sini. Okey, jap. Saya sebelum saya pergi lebih lagi, saya nak tanya dalam kelas ni yang memang orangnya jawab saya je. Saya nak tengok berapa ramai. Siapa yang sini daripada negara jiran? Negara jiran. Maksudnya bukan Malaysia, memang negara jiran. Okey. Memang negara jiran. Wow. Ramai. Rekod nanti nak tengok kat mana tuan muda? Nanti saya akan post dekat YouTube. Link dia saya akan kasih dalam channel Telegram. Tak ada dalam Telegram saya, awak tak dapat notification untuk next YouTube punya video. I see. Okay. Alright, ngam. Saya nampak dah. Ya, selamat. Okay, ngam. Okay, sini saya just nak tengok je berapa ramai. Okay, semua boleh faham kot bahasa Melayu. Kan? Saya kalau bahasa Inggeris, bersepah sikit. Macam yes, no, thank you, alright. Yes, never, no, then later, thank you, then. Macam tu bersepah dia. Kalau nak saya speaking, jumpa depan-depan boleh speaking. Kalau dalam ni, kita rekod. Rekod dia akan bawa sampai ke YouTube.
Idoklah teman. Boleh Saja je. Alright. Saja je nak check. Okay, sebab ada yang PM bahasa Inggeris dan dia memang daripada negara jiran. So saya risau kalau dia dalam kelas ini dan dia tak faham. InsyaAllah kalau memang ramai negara jiran, kita bolehlah buat dua bahasa. Macam sekarang ni saya tengok tulis saya, aku. So okey lah tu. Maksudnya Melayu lah tu. Bahasa Melayu. Okay, saya sambung HH bermaksud higher high. Lebih tinggi dari tinggi. So next, bila dia turun sikit. Dia dipanggil sebagai HL, which is higher low. Higher low dia maksud dia lebih tinggi tetapi dia rendah. Okay, apa maksud dia lebih tinggi tapi dia rendah? You tengok kat sini. HL. Pertama sekali dia kata dia lebih tinggi. Maksudnya dia lebih tinggi daripada yang rendah. Previous rendah. Dia dah paling tinggi antara previous rendah. But dia rendah antara previous tinggi. Alright. Next. Dia naik lagi atas. Ini dipanggil sebagai higher high. Oh, higher high boleh dua ke? Dia dipanggil higher high. Kenapa dipanggil higher high? Sebab lebih tinggi dari tinggi. Ini kan tinggi. So sekarang dia lagi tinggi betul. So dia ialah higher high juga. Alright. Jadi this is new higher high. So once you dah jumpa higher high bermaksud ini trend menaik bang. I'm from Singapore, can understand little word in Malaysia, only a little words. Mantap. Your name 1FTT. I'm sure you can understand. Alright. So HH dengan HL, HH ke atas. Ini yang buat kita tak perasan selalunya, iaitu apabila kita assume dia ialah retracement, kita assume dia ialah retracement dan ini sebagai indikator kita untuk kita tengok nama dia kat sini higher low. Dia lebih tinggi daripada rendah, previous rendah, dia ialah yang paling tinggi sekarang ni. Tapi dia ialah higher low. Low lebih rendah daripada yang tinggi previous. So now what happen? Kalau market turun cross below higher low. Below lebih rendah, lebih rendah daripada higher low. Higher low ni kalau ikutkan nama dia, higher low lebih tinggi dari yang rendah tapi dia low, so dia lebih rendah daripada previous punya tinggi. Sekarang cerita dia bila market turun break ataupun cross HL, maksudnya now dia ialah lower low sebab dia dah break below. Bila dah break below, dia ialah lower than previous low. Faham? Jadi itulah panggil sebagai lower low. Dia rendah daripada yang paling rendah dan tiada yang rendah lagi selain daripada dia. Itu untuk chart tu lah. Okay. And then, apa lepas tu dia buat? Kalau contoh, ini cerita ni you kena faham sebab kejap lagi ada kesinambungan dia dekat Fibonacci. Okay, tak percaya korang buatlah macam mana yang korang nak belajar pun, tunggang terbalik, ambil lah teknik A, B, C, D, E sampai Z sekalipun, tetapi korang ignore high, low, high ni, iaitu konsep untuk mengetahui trend. Jika you abaikan, okay, kita tukar sikit word, itu macam doa kan pula. Kalaulah you tidak abaikan HL apa semua ni, di dalam you punya technical analysis sendiri, you punya trade akan lebih mantap. Nampak? Lebih cantik kan ayat dia kan? Jadi tak mendoakan benda buruk-buruk. Faham tak? Kalau korang applykan apa yang korang tahu dan korang tahu pula pasal HL ni, maksudnya dia punya rules ni korang simpan, korang tak ignore rules dia. So insyaAllah benda ni akan bantu korang dari you guys punya, dari segi you guys, Masya Allah, apa nak cakap ni? Faham kan? Nampak? Dia sangkut kat situ. Jadi bila dia buat lower low, dia bermaksud dia dah ada break. Kenapa ni kat sini baru panggil break? Dekat atas nak panggil break? Yes, dekat atas pun panggil break. Okay, dekat atas pun panggil break. Isu sekarang ialah di manakah retracement? Okay, retracement yang saya buat warna purple ni, ini retracement iaitu reverse kecil ataupun pullback. Momentum ada pullback, so itu retracement. Bila dia tengah naik momentum lagi, kemudian dibalas dengan sedikit penurunan, itu dipanggil retracement. Dipanggil retracement. Tetapi
Kalau dia turun macam ni dah dipanggil momentum. Nak tahu momentum dia ke tidak? Dia break pula yang paling rendah. Nah, itu dia. Itulah dinamakan sebagai break dan no more retrace. So, yang momentum pula. Pergerakan tadi tu dipanggil sebagai momentum. So, selepas momentum mesti apa? Retracement. So, dia takkan momentum dan momentum. Dia takkan macam tu. Dia mesti momentum, ada retracement. Momentum, retracement. Tak? Momentum, retracement. Momentum, retracement. Momentum. Faham? Faham? TM dekat YouTube nanti boleh ada translate language kan? I'm not sure bro. I think boleh kot dia punya subtitle je. Tapi saya tak sure. Bentuk AW. Lebih kurang AW lah. HS, Shell semua ni valid dekat time frame berapa ya? Semua time frame. Okay. Semua time frame. Semua time frame. Yang saya ajar ni bukan teknik. But benda ni ialah technical bila you belajar chart punya technical. Benda ni technical. So, dia boleh apply dekat semua time frame. Okay. Tapi you kena faham rules dia. Rules dia nak tak nak, you kena refer time frame besar ke kecil. Bukan kecil ke besar. Tu je. Ini basic. Ya, ini basic lagi. Okay, dah tahu benda tu, ini datangnya Fibonacci. Fibonacci untuk ukur retracement. Jadi selagi tak ada benda lah HL apa dah tu, okay, korang tak boleh terima Fibonacci. Maksudnya tak boleh selamba pakai Fibonacci ni. Itu asal punya Fibonacci. Dan Fibonacci ni di-invent macam-macam, datang orang-orang yang kreatif ni, dia letak idea dia untuk pasang macam ni, cara macam tu, ubah sikit, ubah sini. Betul, benda tu wujud. Memang boleh diubah sesuai mengikut korang punya kreativiti. Okay, tapi asalnya Fibonacci retracement ni, asalnya ialah macam ini. Nama dia Fibonacci retracement. Mengukur apa benda retracement tadi apa saya cakap? Tu reverse kecil. Bahasa lain dia lah. Kalau nak faham dia, mengukur tak tahu lah, saya panggil cari tempat entry je. Bahasa mudah. Cari tempat entry. Okay. Jap. Apa saya punya ni authenticator ni tiba-tiba keluar ni. Okay. Alright, sambung. Ni, jadi macam mana korang nak tengok? Selagi dia tak break yang ini, okay, selagi dia tak buat lower low atau dia tak buat higher high untuk counter the trend, selagi itulah you tak payah tarik Fibo. Ini basic asas Fibonacci. Hai, kenapa susah sangat nak cakap malam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Masya Allah. Ai, sedapnya. Korang ni fokus ke tak apa saya ajar ni? Semua duk keluar. Tuan muda, GBP CAD, fly high. Gila. Retracement, anjakkan paradigma. Okey, jadi kat sini, bila dia belum break, maka tak payah tarik Fibo. Sampailah dia dah break. Break macam ni. Dia break kawasan ni, betul? Higher high, higher low, higher low, higher high. Boom, jadi lower low. Dah ada lower low. Baru boleh tarik Fibonacci. Mantap. Yang fokus mantap. Okey, sekejap. Saya asal duduk. Saya ingat ni. Okey, mantap. Nak tahu nama LL dah siap? Nak tahu mana LL dah siap? Nak tahu mana LL dah siap? Macam ni ya, nak tahu LL dah siap macam mana? You kena tengok, cara nak tengok dia, tengok fokus cara nak tengok dia. Ni candle, dia ada lidi. Kita lukis tebal sikit. Ataupun shadow, okay, ataupun wick. Ikutlah mana korang nak panggil pun, okay. Candle ni dia ada shadow atas, shadow bawah, betul? So, contoh
contoh, saya bagi contoh kat sini. You tengok. Tengok dekat situ. Kalau tak nampak, sekejap saya akan zoom kan. Okey, tengok kawasan ni. Ni kawasan ni. Okey, dia ada apa kat sini? Dia ada candle dan ada shadow. Okey, ada candle, body. Lepas tu dia ada shadow. Shadow nombor bawah ni. So, ini ialah kawasan high low. Okey, ini ialah cara tarik fibo ke? Ya, saya nak ajar cara tarik fibo ni. Fokus. Ini ialah kawasan high low. Jadi bila high low, maksudnya kita kena monitor kawasan ni supaya kawasan ni tidak dipecahkan. Jika dia dipecahkan, okey, sekarang korang akan confuse. Okey, macam mana aku nak tahu dia pecah ke belum? Macam mana nak tengok benda tu pecah ke tak? Saya nak bagi tahu ni. Ini ialah rahsia. Nak tahu dia pecah ke belum. Jadi, bila korang nampak je benda lah ni, sekali lagi saya akan patah balik kat mana kita jumpa benda tu. Okey, nampak tak? Nampak tak sekarang? Ni saya tunjuk sekali lagi dan fokus benda ni. Saya nak zoom. Bila zoom benda ni hilang. Jadi kena fokus, tengok Higher, high, higher, low. Higher, high, higher, low. Higher, high, higher, low. Higher, high, 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 higher, low. Dok gi dah higher, high. Higher, low pun tidak. No, boom. Sap. Higher low dah tak ada, dia jadi lower low. Bila dah lower low, kan saya cakap sama ada dia create new higher high, higher high selepas dia counter trend, ataupun dia buat lower low selepas dia counter trend. Trend ialah ke atas, dia counter, dia buat lower low, maka waktu tu baru you boleh tarik, betul? So nak tahu, saya nak cerita pasal ni, saya nak cerita pasal break ni. Macam mana yang kita nak tahu dia break? Macam mana kita nak tahu yang dia break? Itu persoalan yang selalu semua orang tanya. Habis tu macam mana nak tahu dia break? Okey, kalau dah break, bila kita nak tarik entry pula, nak tarik fibo pula, betul? Jadi macam mana nak tahu dia break? Okey, sekarang kita akan fokus betul-betul kat sini je. Okey, kita akan fokus kat sini je, iaitu kawasan higher low. Saya akan zoom dekat situ untuk kita monitor macam mana kita nak tahu kawasan tu dah break ataupun belum. Boleh Sekarang saya padam dulu. Okay, fokus kat sini. Saya akan zoomkan dekat situ. Saya akan zoomkan dekat Saya akan zoomkan dekat situ. Okay, saya akan zoom kat sini. Mari kita tengok. Okay, dia dah bawa kita dekat tempat tu. Iaitu kawasan yang kita nak monitor tadi. Jadi kat kawasan ni ada banyak candle. Candle mana yang kita nak pakai supaya kita tahu kalau dia break, kita nak tarik fibo. Kita nak tarik fibo. Kalau dia break, kawasan mana? So, di dalam kawasan ni, kalau nak nampak lebih jelas lagi, dia ialah ni. Okay. Ini ialah dalam bentuk line chart. Tada. Ni ialah bentuk line chart. Okay. Bentuk line chart. Di dalam line chart, korang tak boleh nampak benda apa pun. Just korang nampak ialah, inilah tempat yang paling rendah. Okay. Itulah tempat yang paling rendah. Which is here. Betul. Itulah tempat paling rendah. Tetapi bila korang menggunakan candlestick, you nampak dekat mana yang paling rendah? Dekat sini bang. Faham? Dekat situ yang paling rendah. Sebab apa? Sebab saya cakap tadi, ada candle. Lepas tu dia mesti ada dia punya shadow. Jadi shadow ni, yang saya nak cerita tadi tu ialah jika kita sedang monitor bahagian bawah, supaya kita nak tengok, dia break ke tidak kawasan ni? Dia break ataupun tidak. So, apa yang you nak kena buat ialah you kena ambil yang paling rendah. So, dalam kawasan sideways ni tadi, line inilah yang paling rendah. Maka kita gunakan horizontal line dekat yang paling rendah ni lah. Okay, instead of kita pakai dekat sini tadi. So, now apa yang kita boleh buat ialah kita delete benda lain ni. Kita monitor dekat sini je sama ada dah break ataupun tidak. Soalannya, break tu macam mana? Tak faham. Sampai hari ni tak faham lagi. Break tu macam mana? Saya tak faham lah. Kadang-kadang saya nampak dia dah break, tiba-tiba dia masuk balik. Banyak soalan-soalan macam ni. Dia dah break, dia masuk balik. Betul, dia break mesti masuk balik je. Tapi, korang kena faham, break yang dimaksudkan ialah, okay, ni candle. Okay, tak payahlah. Kita refer pada candle yang ini je. Kita refer terus candle yang ini. Okay, kita refer terus candle ini. Kita dah ambil lower dia. Kita dah ambil yang garis yang paling rendah tu. Okay. So nak tahu dia ni turun ataupun tidak, nanti kan market naik waktu dia turun, waktu dia break ataupun tidak,
Waktu dia naik kan, dia datang turun ni. Okay, nak tahu dia break, you kena tengok ni, body candle harus break. Ini dia panggil break. Body candle harus break. Macam gini. Okay, kena break macam ni. Ini baru break. Tuan muda, kalau dia buat macam ni break tak? Dia buat macam ni. Dia buat pendek je tapi dia punya shadow ni panjang gila macam ni. Memang saya nampak dia break lah. Memang tuan muda, saya nampak dia break lah tuan muda macam ni lah. Gila lah nampak. Oh panjang dia break. Ini tak dikira break. Ni tak dikira break. Okay, ni tidak dikira break. Sekali lagi. Macam mana lah nak tahu dia break ke tidak? Takkanlah nampak macam ni dah boleh tarik terus Fibonacci ke, nak tarik trendline ke, tarik SNR ke, ni kes apa ni? Kes berat ni. Contoh lah, ada pula yang tak boleh fikir macam tu. Saya bagi tahu, tak payah tengok benda lain, korang tengok body candle je. Body candle break lah dia. Rujuk time frame berapa tuan muda? Time frame yang korang analisa. Kalau korang analisa time tu time frame H1 lah. Kalau korang refer time tu H4 lah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang cakap macam ni. Tuan muda, saya ada belajar. Dia kata kalau candle sebatang break macam ni, belum dikira break. Tapi kalau dia break 3 candle macam tu, baru dikira break. Betul ke? Saya cakap, betul. Lepas tu ada kalau lah. Tadi tu cerita betul. Orang tanya saya tu cerita betul. Ni kalau ada orang datang, tuan muda. Kalau saya sebatang je keluar. Lepas tu, yang lain dia masuk balik. Dia masuk dalam balik, naik macam tu. So, ni dikira macam mana tuan muda? Ni dikira break ke tidak? Jawapan saya break. Jadi macam mana sekarang? Keliru tak? Kalau keliru, saya bagi simple je. Kalau you guys refer time tu rejection dia kecil. Contoh, dia break body sebatang candle. Tapi macam ni je break. Faham tak? Macam ni, kecil je. Ruangan dia kecil sangat macam ni je. Maksudnya dia break macam tu je. Betul, macam tu. Memang macam tu je dia break. Kalau macam ni, tak payah consider break. Korang kena hati-hati lagi. Cari lagi confirmation yang lain. Tunggu lagi confirmation yang lain. Kalau break macam tu. Which selalunya kalau break macam ni, dia akan sambung macam ni. Jadi case yang macam ni, maksudnya break. Confirm yang ini walaupun kecil ke, besar ke, yang ni confirm break. Sebab dia dah ke bawah. Tetapi kalau yang break tu macam tu. Okay, tiba-tiba dia naik. Lepas tu dia naik. Dia naik ke tak ke, kalau dah break jenis macam ni, saya isytihar perang. Tak ada, saya kata break. Walaupun satu batang candle macam tu je. Faham? Cikgu, tapi saya belajar 3 batang at least. Ya, silakan. Saya tetap dengan saya punya break. Sebab Alan Walker, kita gunakan macam ni. Dah Alhamdulillah. Kalau break memang break. Okay. Tapi kena consider satu lagi yang saya ajar tu, iaitu engulfing. Kalau contoh dia break panjang-panjang ni pun, and then end up dia datang satu lagi balas dengan keadaan engulf macam ni. Sorry. Katakan dia dah break. Lepas tu datang candle yang counter dia, naik macam tu. Macam ni cerita dia apa? Ini confirm lah tak break bang. Sebab dia dah buat engulf. Maksudnya dia break tapi dia engulf terus naik ke atas. Maksudnya dia reject. Kalau kata reject, kan reverse ada 2 sign saya ajar. CRS dengan engulfing. Saya bagi tahu dah. CRS ada 4 benda je. Engulfing ada 2. So macam gitulah. So kalau kes macam ni, walaupun sebatang panjang dia keluar tapi dia counter balik dengan engulfing, maka ini dipanggil sebagai breakout tipu-tipu. Breakout tipu-tipu. Aduh, marah nanti. Macam mana nak kenal news yang boleh kuatkan candle naik pair tu atau silakan turunkan candle? Tak tahu. Saya tak tahu news. Kemudian kalau break macam H1 Gold buat apa? Wow, mantapnya.
Mantapnya gold handsome. Kira fake ke tuan muda? Tak, dia boleh kira fake lah, boleh kira fake lah. Tapi saya jarang sebut tu fake breakout. Okay, saya harap semua dah faham kat situ. Jangan ada yang tak faham pula. Okay, ya, sampai kat situ dulu. Ini kisah pasal break. Settle break. Ini kita nak masuk Fibo. Bila settle break ni baru nak masuk Fibo. Sekarang cerita pasal break ni dah faham ke belum? Point saya simple je. Point saya ialah bila break. Jawapan dia ialah bila body matikan line yang kurang marking paling rendah atau paling tinggi dekat sebelah kiri tu. Okay, simple. Sesemudah itu je fahaman yang saya nak kasih. Jangan rumitkan pemikiran anda. Iaitu, saya padam, iaitu apabila body break, dah settle, boleh tarik Fibonacci. Sekarang cerita dia nak tarik Fibonacci ni. Break punya case pun belum settle. Macam mana? Volume berguna tak dalam forex? Berguna kalau anda pandai guna. Macam saya dengan volume ni, saya pernah trade pakai volume dulu. Dan result dia kalau contoh win rate berapa, saya boleh cakap saya just kalau over 5 1/5 lah win rate dia. Sebab saya tak reti lah tu. Jadi kalau benda tu tak sesuai dengan kita, jangan kita teruskan, jangan paksa. Mesti ada punya solution, mesti ada punya yang sesuai dengan diri kita. Confirm, insyaAllah. Mesti ada. Kalau tak ada tu, try check balik kenapa tak ada. Okay, mantap mantap. Boleh faham Okay, now kalau dah faham, cantik, terbaik, kau memang the bomb. Okay, cuba tengok sini. Jom saya zoomkan untuk bahagian sini untuk kita tengok dengan lebih rapat lagi. Okay, di mana dia ada buat penurunan kenaikan dan sebagainya ni. Sebagai panduan kita, retrace, Okay. Ni cerita dia. Cerita pertama dia iaitu apabila dia break kawasan paling rendah ini. Jadi kita dapati yang break dekat kawasan itu ialah candle ini. Nampak dia break pakai body. Nampak atau tidak? Nak masuk Fibonacci ni bang. Ini time frame H4. Saya boleh buka kat time frame H1 pun tak ada masalah. Time frame mana-mana kalau ada benda tu jadi, kalau yang saya cakap high low tu, kalau memang jadi, even time frame tu H1 pun boleh pakai. Okay. Tak boleh Fibo tu boleh tarik untuk semua currency ke? Boleh. Saya tak pernah pakai Fibo. Setup semua ikut cara cikgu je. Cukup selesa. Alhamdulillah. Saya Fibonacci ni dia macam, nanti saya akan tunjuk. Istilah untuk Fibonacci pada saya ialah auto SNR. Auto. Kau nak tarik dia macam lah. Tarik je, baru tarik. Tapi lah, betul lah. Dia punya poin-poin yang dia bagi tu memang resistor, memang support, memang SNR. Tu saya panggil auto SNR. Fibonacci ni auto SNR. Salah tuan muda boleh tak nanti tunjuk dekat live trade ke? Saya tunjuklah ni. Jangan risau. Live trade. Saya boleh tunjuk tau. Siapa nama tu? Aku hafal nama kau. Cabar tu, itu cabar tu. Boleh, tak ada masalah. Kalau pakai indikator ZZ, TM boleh ke pakai Fibo? Indikator ZZ? Saya tak pasti lah. Kalau indikator tu cantik dia punya ZZ, okey je boleh pakai. Ada berkaitan dengan Elliott wave tak? Kalau kurang power Elliott wave, benda ni makanan dia. Sebab saya beritahu siap-siap. Elliott wave makanan dia dengan Fibonacci, dengan ada wave lah diorang pasang kat bawah sama ada MACD ke. I'm not sure lah because saya bukan Elliott wave punya trader, EW punya trader, saya bukan. Jadi saya tak reti. Saya bukan khusus di dalam bidang itu. Jadi itu kan bidang lain. Okay? Waalaikumsalam, Adir. Minta maaf TM baru lupa kerja. Okey, tak ada masalah. Okey, sambung
Jadi sekarang ni bila korang nampak dia dah buat high high, high low, biar je dia buat, tak ada masalah. Okay. High high, high low, biar je dia buat. Sampailah dia break. Bila dia break ni yang cerita yang paling best. Okay, ni yang pertama dia break lah. Okay, contohnya high high dia buat situ buat turun sikit ni, ni kira pertama yang dia break. Ni ialah level pertama yang dia break. Okay, dan ini ialah level kedua yang dia break, which is kalau ikutkan betul-betul punya mata kasar, korang akan just nampak macam ni lah. Korang nampak macam ni lah. Okay, kalau yang mata kasar lah. Sebab sini dia punya penurunan kecil je. Seolah-olah macam korang kira macam ni. Betul. Seolah-olah you guys kira macam tu. So kita tak nak macam tu, kita ikut mata kasar. Okay. Jadi mata kasar kita nampak dekat bawah ni dia break. Bila dia break je, nah inilah masanya untuk kita tarik Fibonacci. Ini masa dia. Waktu break dia macam mantap. Fibonacci masuk. Pasang Fibonacci, lepas tu apply lah benda-benda lain. Fibonacci ni dia buatkan kita rasa confident lagi untuk entry dan confident lagi dengan analisa kita. Sebab dia ialah auto SNR. Maksud auto SNR ni dia letak siap-siap kita boleh nampak macam inilah resistance, inilah support. Okay? Tengok Okay, tengok Okay, jap. Apa saya tunjuk dulu. Okay, sebelum saya masuk, saya kena bagi tahu. Dia nampak macam saya jam-jam tapi saya tak jam. Saya kena bagi tahu entry point. Tolong ingat benda ni. Entry point kita, entry point. Entry point kita ada 3 tempat. Okay, ada 3 tempat. 61.8 tempat pertama. Tempat kedua ataupun tempat yang kedua untuk kita entry ialah 50.0. Alright, dan tempat ketiga iaitu kita pakai 38.2. Ini ialah tempat-tempat entry. Itu ialah tempat-tempat entry. Sekejap Saya tengok kat saya punya phone. Saya ada setting satu. Saya ada setting Fibo. Sekejap. Sekejap saya tengok dulu. Mana? Sekejap. Sabarlah. Nanti sebab saya tak setting benda ni kat PC. Saya setting kat phone. Saya punya Fibo. Sekejap. Sebentar. Ada satu je. Satu tempat je yang kita kena tambah. Supaya dia perfecto. Okey. Okey, itu ialah entry point. Jarak antara point-point tu berapa pips? Depends on setup. Maksud depend on setup tu kalau Fibo ni apply kat luar ke? Kalau pandai, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay, entry point. 1, 2, 3. Awak buat saya tergelak. Okay, entry point 1, 2, 3. Dan TP kat mana? Ni maksudnya kalau kita nak tengok yang kita dah boleh take profit. Okay. Berapa pips saya antara point 1, point 2, point 3 ni? It depends on setup. Kalau setup tu memang berpip-pip, memang pip-pip lah. Kalau kecil lah. Okay, dia ada 2 cara guna dan saya akan tunjukkan cara guna tu. Okay, take profit macam mana pula? Take profit kita yang pertama. Ni tulis siap-siap. Waalaikumsalam. Hisham. Tulis siap-siap. Ini take profit yang pertama. Okay, TP1. TP2. And TP3. TP3 apa? TP3? Buat pasal lah TP3 ni.
Okey. Fibo ni nak tarik mana ke mana? Itulah dia. Kena fahamkan entry pendalah ni dulu. Awak jangan risau. Saya akan ajar. Jangan risau. Dia buat muka paling borok dah ni. Okey, cikgu saya dah faham. Kena ambil support yang paling hampir dengan trendline. Lepas dia buat breakout. Pandai. Pandai. Ya, pandai. Bijak. Ya, bijak. Masya Allah, Masya Allah. Okey. Alright. Settle dekat situ. SL kita dekat mana? Ni nak kena tahu. Benda ni saya kata auto SNR sebab dia dah siap semua. Dah siap semua. Ha? 0.00 SL. Boleh, tak ada masalah. 0.0 boleh. Tapi biasanya saya SL dekat Jap. Saya nak kena tengok setting ni. Okay, itulah SL saya. Korang kena setting negatif. Okay, alright. Sekarang ni Fibonacci. Tapi nak entry kena tepat, takut salah entry. Okay, cuba tengok cuba tengok. Reason kenapa saya bagi tahu benda ni ada tempat entry dia, ada tempat TP dia, ada tempat SL dia, sebab benda ni ialah auto, dia buat sendiri. Jadi korang perhatikan betul-betul, saya akan tarik Fibonacci sekarang ni sebab kita dah tahu entry point kat mana. Kita akan gunakan semua pair. Saya akan tunjuk kejap lagi. Kita akan gunakan kat semua pair benda ni. Which benda paling penting sekali ialah korang tahu trend. High, low, high tu korang guna ketik. 15 minit boleh guna ke tuan? Boleh. Ini nak apply Fibonacci. Time frame mana-mana pun boleh. Janji korang tahu trend. Okay, penting ni. HL ni. Alright. So, sekarang bila dia dah break kat bawah. Macam ni. Dan kisah break tadi saya tak ulang dah sebab saya dah bagi tahu dah break tu macam mana. Jadi cara dia untuk korang ambil cara untuk korang tarik, kalau untuk tarik, bila trend ke atas, tarik dari bawah ke atas. Macam mana nak set dalam MT4? Okay, kejap saya tunjuk. Fibonacci ni dia kena tarik-tarik. Sebab tu korang dengar, macam mana nak tarik Fibo? Macam mana nak tarik Fibo? Dia tak pernah kata, macam mana orang nak ni letak Fibo? Ada aku orang tanya macam tu. Tapi standard orang akan tanya, macam mana nak tarik Fibo? Macam mana nak tarik Fibo? Bila kata tarik Fibo, dekat phone ke, dekat MT4 ke, dekat TradingView ke, memang dia akan tarik-tarik. Macam mana tarik dia? Okey. Letak dalam kepala jika trend ke atas. Okey, macam ni. Jika trend sedang ke atas. Ni. Jika trend sedang ke atas, dipecahkan. Maka tarik Fibonacci dari bawah ke atas. Dengar saya sebut. Jika trend ke atas, dipecahkan. Saya sebut trend ke atas kan? Jika trend ke atas dipecahkan, maka tarik Fibo dari bawah ke atas. Boleh faham? Itu cara tarik. Itu kena faham tu dulu. Jangan tanya saya nak tarik dari mana ke mana. Tarik mana ke mana. Nak tarik point mana? Point ni ke? Dengar dulu point dia. Jika trend ke atas dipecahkan, maka tarik dari bawah ke atas. Nampak? Saya ulang atas 2 kali. Okay. Jika trend dipecahkan, jika trend menaik ataupun trend ke atas dipecahkan, tarik dari bawah ke atas. Itu cara tarik dia. Okay. Itu untuk kes yang ini. Saya terpadam pelayan tu. Okay. Saya nak buat ke belakang sikit. Saya nak tengok trend yang ke bawah dipecahkan. Okay. Macam ni contoh. Okay. Ni trend ke bawah. Right.
Berak pula dia. Okey. Maksudnya Tok Muda, tarik dari LL ke HH lah ya. Ya, betul, pandai. Kalau saya sebut macam tu nanti semua keliru. HH, LL, HH. Macam tu. Jadi saya sebut perkataan mudah. Atas, bawah, bawah, atas. Semua orang tahu. Okey, sekarang saya sebut pula dalam kondisi yang berbeza, iaitu apabila trend sedang ke bawah. Saya sebut apa? Bawah ke atas saya sebut. Apabila trend sedang ke bawah, dipecahkan, maka tarik Fibo dari, jika trend ke bawah dipecahkan, maka tarik Fibo dari, sudah sangkut lah tu, saya nak tengok. Jika trend ke bawah dipecahkan, tarik dari mana ke mana? Mantap, tak ada yang salah langsung. Tak ada yang salah. Ni memang paudu. Maksudnya korang jelas Korang jelas Mantap. Atas ke bawah. Mantap. Seorang salah. Pengawas, ambil nombor dia. Call mak ayah ni, bagi tahu. Okey, kalau trend ke bawah. Jika trend ke bawah dipecahkan. Okey, jika trend ke bawah dipecahkan, maka tarik dari atas ke bawah. Okey. Jadi benda ni sama je, saya ulang je ni. Saya ulang je supaya korang faham. Okey, now kita pergi dekat sini. Okey, jadi dekat mana dipecahkan ni? Jom kita tengok balik. Trend ni ke atas, sap soi. Lukis baik-baik. Sap soi. Nampak? Jadi bila dipecahkan macam ni, barulah kita nampak pecah, betul? Okey, now cerita dia. Nak tarik dari mana ke mana? Kita dah tahu dah, dari bawah ke atas, betul. Tapi banyak ni point dia. Ni pun bawah, bawah, semua bawah. Lepas tu point atas pula. Atas mana atas? Ini atas. Atas mana atas? Okey. Untuk kes ini, mudah je. Kita bagi semua senang faham. Okey, kita bagi semua senang faham. Cara dia, candle apa yang break tu, candle tu punya shadow lah yang korang balun. Okey. Candle apa yang break tu, candle tu punya shadow lah yang korang balun. Okey. Tengok sini. Nampak? Ni candle apa? Tak nampak kan? Tak nampak. Tak apa. Saya zoom kat kawasan tu. Saya zoom kat kawasan tu. Jom kita tengok. Sap. Okey. Alah, terpadam. Okey. Nampak ni? Candle mana yang break? Candle ni ke? Candle orange ke? Candle hitam? Candle bearish ke? Candle bullish? Bullish, orange. Oh, candle orange. Mantap. Candle bearish. Mantap. Jangan cakap candle hitam tu yang break. Candle, ada juga yang jawab candle hitam tu yang break. Awak, saya dah bagi tahu dah maksud break tu macam mana. Saya tak nak ulang. Awak ulang balik video saya. Video saya ni awak ulang-ulang, dia takkan penat. Okey je dia. Okey, jadi candle orange tu yang break. Jadi bila dia break, maka tarik dari shadow dia. Kata pula. Tarik dari shadow dia. Okey, so kita dah ada point untuk kita tarik, iaitu shadow dia. Alright. So, okey, saya akan padam. Okey, kita dah tahu dah shadow tu yang kita akan gunakan untuk tarik Fibonacci. Kita akan bermula tarik dari situ. Okey. Kemudian nak tarik sampai mana? Atas ialah di kawasan ini. Ini ialah kawasan dimasukkan dengan atas. Bila trend ke atas dipecahkan, maka tarik dari bawah ke atas. Now, atas punya cerita. Atas punya cerita ni mana atas? Dah lama pun atas. So, korang takkan ambil yang ini. You guys takkan ambil yang ini, tapi you guys kena ambil yang paling atas. Okay, sebab dia dekat situlah dia bermula turun.
Okay, dia mula turun dari situ. Jadi ini tempat dia start junam. Okay, bila junam dia momentum sebelum buat retracement. Okay, nak tahu dia dah break tadi kat bawah tadi tu. So itu yang break. Once dia break je, tak payah susah hati nak kena tunggu confirmation ke apa ke. Confirmation dia ialah apabila candle tu mati, buka candle baru, dan yang mati tu memang betul-betul break line yang korang dah marking dekat high yellow sebelah sana tu, dekat bahagian shadow, dia break je pakai body, maka itulah candle yang mematikan line high yellow korang. Kemudian dia punya shadow tu yang korang tarik, start tarik dari situ. Okay, now paling atas ni kena ambil yang paling atas, shadow dia lah. Which is shadow yang paling atas. Tada! Itu yang paling atas. Jom kita tarik Fibonacci. Mana Fibonacci saya ni? Mana Fibonacci saya? Okey, ada kat sini. So tarik dari mana? Tu. Bukan ini Bukan yang paling bawah ni. Ini. Tarik ke atas. Ke atas. Okey dah. Settle. Bila korang dah tarik ni, okey, ni saya tambah jap. Okey. Jadi sekarang saya dah tarik Saya dah tarik, tengok apa jadi. Saya kata tempat entry apa? Titik point tu 50, 61. So jom kita tengok tempat dia. Kita ambil kat sini satu. Kat sini satu. Okay, itu tempat entry. So tengok. Saya okey dulu. Okay, start daripada dia jatuh. Start daripada dia break. Start je dia break. Cuba tengok apa lah janganlah kacau. Okay, start je daripada dia break. Cuba tengok dia naik. Sekejap. Okay, tengok dia naik. Tebalnya. Tengok dia naik. Dia masuk entry point pertama kita. Betul. So settle entry point pertama. Tak, floating sikit. Menggelupur lah of course. Sebab biasanya setup ni kalau time frame besar lah dia punya floating. Okay, macam case ni floating tu saya tengok floating ni ialah 26 pip. H4. Okay, kalau dalam MT4 korang boleh buka kat insert. Bahagian insert tu cari bahagian trend kot. Trend. Saya tak ingat lah. Kalau Fibonacci dalam tu indicator. Tak. Kalau korang tekan insert je, dia ada kat bahagian Fibonacci. Then pilih retracement. Itu kalau dalam MT4. Okay. So kat situ lebih kurang dalam 26 pip per GBP USD H4. Okay, untuk case ni dia masuk tempat entry. Now, tengok tempat profit kita kat mana? Tempat profit kita dekat mana? 100, 133, 161. 133 ni korang kena tambah sebab 133 ni tak ada di dalam 133 ni tak ada dalam default punya Fibonacci punya setting, tak ada. Okay. Alright, so jap. Okay, dia naik sampai 61.8, 50% dia tak sampai. Okay, kemudian dia pergi tak 100. Yes, dia pergi 100. Nampak situ? First dia sentuh 61.8 and then dia pergi 100. Ngam. And then kemudian dia datang balik dekat sini, kemungkinan kita tak entry dah. Sebab apa? Biasanya kalau dah sekali dia pergi, saya akan tunggu kat atas. Dekat atas je yang saya akan tunggu macam ni lah. Saya tunggu dekat bahagian 50 dengan 38.2. Maksudnya 61.8 ni saya tak entry dah. Saya dah tak entry dah. Kebiasaannya macam tu. Okay. So, kalaulah you guys jenis yang tahu ketika itu memang dia bagi re-entry. Contoh pada waktu tu korang tahu ni, ni re-entry ni, confirm. Bantai, apa yang korang bantai? Sini korang entry dan profit. TP1, TP2. Sekejap, TP2 kita garis dulu. TP2 kita sampai ke tidak? Ni 133 ni. Alah, ngam-ngamnya jang. Ni ngam-ngam sampai. Ngam-ngam sampai kalau ikutkan spread memang tak trigger TP korang. Auto close je. Tutup macam tu je. Manual close. Tutup. Okay. Dan TP3 kita kat bawah ni. Lagilah tak sampai lagi. Cerita dia belum settle. So, bila orang tanya, Tuan Muda, boleh tak saya nak fokus sell je sampai TP3? Jawapan dia tak boleh. Sebab cuba awak tengok nama kat sini. Cuba awak tengok dekat atas ni. Nama dia sebelah kanan ni saya bulatkan. Nama dia take profit. Bila nama dia take profit bermaksud dia kata
ambil profit. Ambil profit. Itu yang dia suruh. Ambil profit. Jadi jangan salahkan saya kalau TP1 dia dah ambil, tiba-tiba korang hold lagi, lepas tu dia naik korang re-entry, dia naik lagi korang re-entry. Padahal dia dah sampai TP1, jangan salahkan saya. Sebab apa? Kebiasaannya kalau kita guna Fibo, kita dah tak pandang dah ilmu yang saya bagi, yang saya kata SOP tu. Okay? Kalau saya gunakan Fibonacci ni nak bagi confirm je confident. Automatic confident. Kenapa? Sebab bila korang dah marking benda ni, saya buat. Okay. Bila korang dah marking benda ni, korang akan buat macam ni, confirm. Macam saya lah. Saya akan buat macam ni. Saya tak marking macam tu, saya akan marking. Dekat sisi 1.8 sampai 38.2 ni kawasan ni, saya akan guna sebesar-besar alam macam ni. Right. Dan saya dah tahu dah, area ini akan ada hint untuk entry. Sesuai dekat mana-mana time frame. Time frame besar pun sesuai. Okay. Tuan Muda, boleh ajar cara trading view macam Tuan Muda. Backgroundnya lain lah. Backgroundnya lain. Background ni saya setting bang. Saya setting ni, nampak ni, color theme saya buat sendiri. Maksud nampak Blackpink, TM, Body Gold. Ni semua theme saya buat sendiri. Saya buat sendiri je ni. Memanglah lain. Awak setting lah sendiri. Awak pergi sini. Awak tekan sini, setting. Kat sini awak boleh tukar appearance je. Warna apa. Ni saya punya. Okay. Ikut lah. Alright. Kenapa 236 tak boleh jadi entry point? Sebab 236 kenapa tak boleh jadi entry point? Boleh jadi entry point? Boleh. Itu dalam method lain. Method basic memang 3 point ni je. 3.6 jarang lah. Okay. Saya syorkan korang jangan trade guna Fibonacci. Jangan 100% rely on Fibonacci because Fibonacci ni apabila digabungkan dengan SOP yang saya ajar tu, okay, bila korang dah biasa guna, automatik korang akan nampak benda lah ni macam, gabung ni cantik. Tapi bila you guys tak dapat nak catch up, semua ilmu nak masuk sekali, itu ada masalah, nanti jam. Bila tarik Fibo, dah tak nak pandang dah SOP. Padahal SOP mantap. SOP sangat mantap. Sini ada engulfing. Sini ada engulfing. Okay, sini ada engulfing. Dan engulfing ni pula, dia dah break. Betul, dia dah break. Dia masuk, encau. Nampak? Jadi dia masuk dekat dalam zone daily. Betul ke? Bukalah daily. Tengoklah daily. Okay, jadi itulah cara dia. SOP jangan tinggalkan. Itu je. SOP apa? SOP apa? First time join Macam mana nak hold ke TP2, TP3 sedangkan tuan sarankan take profit kalau dah sampai TP1? Hold bila you nampak ada confirmation. Contoh, I tunjuk. Confirmation ni, saya ulang sekali lagi lah. Saya sebut tadi, jangan fokus on trading on Fibonacci jangan fokus on Fibonacci retracement semata-mata sebab you ada belajar dengan SOP. Bila you belajar SOP tu, you akan tahu benda tu boleh continue ataupun tidak. Sebagai contoh, saya tunjuk yang ini. Yang ini, case yang ini boleh continue sebab apa benda apa semua. Contohlah saya bagi contoh. Ni ada trend. Tarak. Bila trend ni dipecahkan, kita nak tunggu dekat sini je. Kita tunggu kat kawasan ini. Nak tengok dia pecah ke? Tidak. Okay, ni kawasan ni. Okay, tu yang paling rendah. Right. So kawasan ni dipecahkan dekat sini dan ini ada ni ada engulfing bullish Okay, ni ada bullish engulfing. So tak boleh kalau saya pun saya tak tahu lah. Cuma saya baru boleh consider ni break. Tapi dibalas dengan bullish engulfing, makanya cerita dia jadi macam ni lah. Yang ini saya pun kira kalau saya nampak saya akan buy lah. Which is ini ialah engulfing, dia break, dia masuk kawasan engulfing kita, saya buy tap, pom, terbang. Dan dekat sini pula
ialah kawasan untuk entry kita. So kat sini yang saya takkan entry dah sebab kita dah dapat entry kat sini. Jujur kalau saya sendiri, saya akan tunggu kat sini. Ni tempat saya tunggu dan ini tempat saya tunggu. Okay, kebiasaannya saya punya entry bila saya dah masuk saya akan BE rapat. So bila dah sampai TP1 akan ada satu position atau dua position saya akan biarkan break even dekat atas. So kalau situasi saya dia dah hit saya punya break even dan jika saya malas untuk tengok adanya CRS kat atas ni di dalam kawasan zone resistant kita, kalau saya malas nak tengok, kemungkinan besar saya tak tahu pun yang dia akan turun macam ni. Okay, so saya menjawab soalan which is my part ada sedikit kelemahan dekat situ. Dekat sinilah cerita dia tadi. Dia bermula kat sini. Ni kawasan break Ni kawasan break. Dan bila dia break, dia buat engulf, saya tak akan entry sell, saya akan tunggu dia naik untuk entry, buy. Ni dah naik, dia turun, saya masuk, buy. Bila buy, dia naik dalam atas, ini kawasan entry kita kan, entry yang pertama tadi kan, saya tak akan entry. So dekat sini kita dah miss the chance yang turun ni semua ni, kita miss the chance. Which is, kita just dapat on TP1 sahaja, if kita BE sekalipun, dia dah hit kita punya BE, lepas tu baru turun. Faham? TP1 ni pun, saya tunjuk you, TP1 pun dah berapa banyak TP1 pun dah berapa banyak, mari kita tengok. Floating lebih kurang dalam 29 pip, turun sampai ke TP1 lebih kurang dalam 161 pip. Cukup mantap lah badai. Dua layer boleh hold satu. Betul. Tapi kalau BE pun still lah, kena BE lah tu. First time, maaf. Itu lah tu. Okay, untuk yang nak tahu SOP tu, you guys boleh refer dekat saya punya YouTube channel. Okay, search je Mentorship by Tuan Muda and then korang tengok dekat sana tu ada SOP yang saya ajar tu. SOP tu simple je. 3 time frame je kita tengok. 3 time frame je kita tengok dan 3 cara je kita tengok. Guna benda ni. Guna benda ni. Okay, ini pakai Hashkeneshi memang senang nampak low-low. Betul. CRS tu penting, betul. Macam kawasan sideways je. Ya, betul. Okay, alright. Ada orang cakap Fibonacci kalau bahaya tak payah pakai. Ada orang cakap macam tu. Saya tak pernah cakap Fibonacci ni bahaya. Pada saya tak pernah membahayakan. Okay. Okay, tak pernah membahayakan. CS maksudnya candlestick kah tu? CS maksudnya candlestick. CRS maksudnya candlestick reversal signal. Aduh. Ni. Macam mana ada line pula ni? Alright. This is on EU, Euro USD. Okay, ada orang tanya, cikgu kalau kita nak pakai dekat time frame win rate berapa? Fibonacci. Okay, jom tengok Kalau kita nak pakai dekat time frame apa tadi soalan awak? Pakai dekat time frame 5 atau 15 minit. Fibo boleh pakai ke dekat 15 minit? Okay, contoh 15 minit. Selagi you boleh nampak high high, high low, lower high, lower low tu, you boleh pakai. Kalau you tak nampak, you tak boleh pakai. Okay, saya tunjukkan situasi yang kita boleh nampak. Okay, contoh macam ni. Ni kita boleh nampak ni, tengah naik ni, okay, cantik. Okay, jom kita tengok. Alah, nipis ni. High, high low. High, low. High, low. High. Sekarang kita nak kena monitor yang ini je bang. Yang ini. Dia break, kita boleh tarik. Yang ini. Dia break, kita boleh tarik. Okay, boleh faham Alright, saya akan padam. Tetap. Saya akan padam dan saya akan marking. Satu, kat sini satu. Okay, itu ialah tempat high low. Maksudnya kalau break kita dah start boleh tarik Fibo. So jom ni time frame berapa minit Euro USD. So kita tarik slow-slow, kita tengok ada yang break ke tidak. Kita slow kita tengok. Break. So sini break, betul Ni candle ni break. Jadi once dia break je, saya tarik Fibonacci. Ini yang pertama.
Kita tarik Fibonacci sampai ke atas, yang paling atas. Okay, automatic kita dapat zone ini untuk entry. Sekejap, saya marking pakai horizontal line. Tengah, atas. MI. Okay. Automatic selepas tempat yang paling hujung sini. Okay, itu yang merupakan tempat yang dia break lah. Right, jom kita tengok. Kemudian yang ini bawah ni dia break ataupun tidak. Sub. Oh, tak payah cerita. Dia terus naik dan hit. Ni daripada sini kan dia break tadi kan. Nampak ni naik, masuk zone kita. Turun. Kita tengok lagi. Kita tengok dah sambung dulu. Terus sampai TP1, TP2, TP3. Boleh faham. Itu 15 minit. Janji korang nampak high low. Tak nampak, tak boleh. Tak nampak, tak boleh. Cakaplah time frame apa pun, memang tak boleh. Kalau tak nampak. Cikgu, saya memang master gila tengok high low, low high low ni memang saya punya favourite style. Dari dulu lagi saya memang trade macam ni. Sebab apa? Saya memang sangat suka favourite pattern ni, memang saya sangat seronok tengok. Jenis macam tu, korang boleh trade mana-mana time frame. Tapi kalau high low yang saya ni benda apa? Dia sembang ni aku daripada hari tu. Awal-awal aku belajar trade memang aku belajar benda ni tak profit juga. Kalau korang ambil enteng mendalam tu, jadi susah untuk pakai Fibonacci ni. Sebab Fibonacci ni style dia memang kena tahu high low ni. Dan lagi tu jangan tamak. Sebab take profit. Saya bagi tahu take profit. TP, take profit. Ambil profit. Once sampai TP1, satu rembat. Lain pasang BE. Sampai TP2, rembat lagi. Satu pasang BE. Itu cara dia. Okay, itu cara dia. Tambah fractal, okay tak tahu muda untuk tengok low and high. Okay juga kalau Unity pakai. I pernah guna dulu. Lepas tu I rasa macam chart I dah serabut. Ada banyak mendalah arrow tu kan. So I buang. Tamak membawa padah tapi sometimes dia bagi padu punya profit. So cara nak tamak ilmu dulu. Lepas tu nak tamak dekat account no hal lah. Okay. Sekali lagi tuan tak berapa faham. Okay, saya buka pair lain. Pair apa lagi nak tengok contoh. EJ, UCAT, DJ, EJ keluar dulu. Okay, saya ambil lain lah, WTI sebab ni lain sikit. WTI mana satu lah? Serius lah. Mentak cerita dia macam ni ya trade. DBPCND tuan. Sorry menyelip. Ada crude oil. Okay. Ni crude oil. CFD. Okay, benda ni boleh pakai ke tidak? So jom kita tengok previous macam ni. Tengok previous lah senang. Okay, ni case you nak tahu you boleh entry ataupun tidak. So kita buka 1 hour yang kita nampak trend. High low. Okay, alright. So kat sini boleh nampak Adilah. Okay. Alright. So sekarang saya lukis ni. Ini ialah garisan tempat yang kita nak tengok, which is dia naik turun. Momentum. Then dia start turun. Once dia break yang paling rendah ni pakai body, you boleh tarik Fibonacci. Okay, itu situasi pertama. Situasi kedua yang tengah berlaku sekarang ni ialah dia buat penurunan. Kalau nampak, dia turun, dia naik. Dia turun. So dekat sini pun dia dah break. Jika dia dah break kawasan sini, you boleh tarik
trend ke bawah, trend ke bawah dimatikan, dipecahkan, maka tarik dari atas ke bawah. Okey, itu yang pertama. So automatik korang tengah tahu dia turun ni sebagai retracement ke apa ke, dekat mana nak masuk ke, apa benda ke, korang boleh tahu. Okey, jom kita tengok. Okay, kita ambil yang ni. Okay. Right. Ni satu. Dan yang pecahkan dia ialah candle hitam tu. So saya akan marking Fibonacci pakai candle hitam tab. Dan yang paling bawah. Okay. Automatik korang dah dapat. Ini sekarang dia duduk dalam zone entry. Dia tengah duduk di dalam zone entry. Satu lain saya akan pakai, saya letak kat 61.8 dengan 38.2. So dia dalam zone entry Dan kalau korang tengok kat tepi sebelah kiri ni pula, downtrend pun sama kan. Kalau dia downtrend, korang cari re-entry macam tu je. So macam ni just trend dalam time frame kecil H1 je. Okay, untuk kenaikan ni pula, kalau you nampak, dia dah break atas ni betul. Kita tarik ke bawah. Dari atas ke bawah. So now dia turun. So cuba kita tengok dalam case yang ini pula. Tap. Dia break tak? Break. So korang boleh tarik juga Fibonacci. Jom tarik Fibonacci daripada tempat break sampai tempat yang paling tinggi dia buat. So now you dapat lagi tempat untuk entry iaitu 61.8. Alai, kita turun situ kenapa? 61.8 dengan 38.2. Okay, now you dah dapat tempat untuk entry. Okay, ni untuk entry buy. Ni sekarang dalam kawasan buy. Ni dalam kawasan sell. That's all. Simple. So apa yang saya boleh nampak untuk setakat H1 punya cerita tanpa refer time frame besar. Okay, apa yang saya nampak ialah ni penurunan ni masuk ke sini. Naik. So kat sini you kena monitor sama ada dia boleh sambung naik ataupun tidak. Itu je lah ni kawasan nak naik . Memang kawasan entry. Kenapa tak entry set up kat 50%? It depends on you. Because saya bagi tahu tempat entry ada 3 tempat. 38.2, 61.8 dan juga 50. Nah, saya boleh hafal dia punya entry point. Sebab apa? Sebab saya dah biasa guna 3 point ni untuk entry. Bukan dekat 50 je ke, 38.2 je ke, 61.8 je ke, tak. Ni memang entry point. So either dia nak ambil 3-3, either dia nak ambil satu je ke, ataupun dia ambil yang paling bawah, sisi 1.8, pum, terus terjun pun boleh, tak ada masalah. Sebab tu 3-3 ni saya gunakan. TP pula 100, 100.0, second 133.0, satu lagi 128. Nak SL kat mana tuan? Nak SL? SL saya dah bagi tadi iaitu negative 23.6. SL dia jauh. Kalau SL Fibonacci lah. SL Fibonacci. Kalau SL setup SOP kita 15 pip dah boleh SL, 5 pip dah boleh SL. Tuan, GBP-CAD dah hit TP. Oh, dah hit TP ke? Okay. Alright. Uish, lajunya korang ni.
Tak sempat nak catat tuan macam mana kita nak tahu time naik atau turun. Boleh apply juga entry goal ATM. Fibonacci dengan goal bukan sahabat baik. Tapi boleh je try apply. Sebab saya dekat goal saya tak guna. Kat goal method lain. Itu je saya beritahu banyak kali dah. Korang boleh buka YouTube saya pun. Banyak kali dah. Kalau kat goal saya beritahu. Goal teknik lain. Cita-cita saya nak buat rumah. Allahu Akbar. Semoga dipermudahkan insyaAllah. Niat awak baik, semua jadi baik. Right. Okay, apa lagi? Tadi, sekejap. Dia yang paling penting sekarang ni, korang faham ke tidak? Itu je yang paling penting. Kalau nak test kat pair lain tu, itu nama dia test. Korang pun boleh test. Tapi korang faham ke tidak yang ni? Mana muka saya? Oh, siapa ambil muka saya ni? Ada. Apa muka sendiri? Ada. Kat mana tadi? Kurang faham. Ada yang kurang faham. Tak faham, maaf. Tak faham. Nak tarik tak faham. Ramainya malam ni, Alhamdulillah. Test lagi kat pair lain. Asyik test je korang ni. Okay. Pair apa baru kesempatan. Okay, satu lagi. Tengok sini. Yang ni, benda ni YouTube ni, YouTube pula. Benda ni akan di-post kat YouTube. Okay, insyaAllah kita akan post kat YouTube. Korang boleh ulang-ulang balik, tengok balik. Cuma untuk menyedapkan supaya korang boleh ulang benda yang sama dan juga ulang tengok benda baru, saya akan tambah satu lagi. Dan benda ni korang kena fokus juga sebab ni penting. Doakan saya izinkan Allah lagi. Amin insyaAllah. Aduh sabar jap guys. You guys spam kat sini. Saya terbaca benda-benda yang macam menyentuh hati. Janganlah macam tu. Alamak. Sekejap. Apa saya nak cakap tadi? Apa saya nak tunjuk tadi? Astaghfirullahaladzim. Aduh, Allah. Apa tadi nak pakai? Okey. Fibonacci ni bukan terhenti takat tu je. Dia tak terhenti takat tu je. Okey, dia ada dua cara. Satu cara tadi iaitu high low. Korang boleh refer balik dekat dalam video ni nanti. InsyaAllah nanti saya minta editor saya untuk post video yang ini dulu. Okey. Deal tak? Kalau setuju screenshot yang sekarang ni screenshot korang post lah dekat FB ke dekat Insta ke, okey. Tak payah tag saya. Aduh tak payah. Tag saya. Kalau kat FB tak boleh nak tag, betul tak? Kalau kat FB tak boleh nak tag saya, korang post juga. Bila korang post kat situ, saya tak tahu. Tapi ada keberkatan kat situ sebab awak buat apa yang cikgu minta. Tolong. Asyik tambah tolong belakang. Okay, just ambil gambar, screenshot dan postkan dekat mana-mana media sosial korang. Social media, terbalik pula. Okay, syukur Alhamdulillah profit hari ni. Syukur Alhamdulillah. Tengok, ada je yang dalam ni yang profit sina tadi dan ada juga yang tak dapat entry untuk sina tadi. Ada. Kad BTC boleh pakai ke? Boleh. Saya pernah tunjuk strategi teknikal dekat people yang trade BTC. Waktu tu dia duk mention pasal
Dia duk mention pasal benda ni. Saya tak tahu lah benda ni je. Saya tunjuk kat korang. Dia data, dia macam data. Macam ni lah contoh dia akan keluar data last berapa change, berapa persen apa semua ni. Okay, data-data ni keluar. Dia orang sangat based on benda lah ni dan juga isu-isu semasa fundamental. Dan dia agak terkejut apabila saya tunjukkan on technical sendiri benda lah tu proven di mana kita tahu trader ni ialah trader. Diorang pun trade disebabkan technical tu berlaku ataupun macam mana diorang punya psikologi dalam market. Jadi kita baca psikologi diorang dalam bentuk candle. Jadi kita pun boleh tahu dah diorang punya direction market ni nak ke mana. Direction market kita dah tahu dah, oh nak ke atas. So people akan hypekan benda-benda yang akan ke atas. Okay. So benda tu yang akan buat market tiba-tiba ke atas. Weh, suddenly tiba dia fly ke atas ni ke asal? Fundamental lah ni. Yes, fundamental sentiment. Tapi on technical sendiri pun ada dah nampak benda lah tu apabila dia tak boleh break satu tempat tu dan dia buat doji makin lama makin banyak ke ataupun macam mana lah. Itu semua psikologi. Jadi kalau kita tahu benda tu, automatic technical boleh apply juga dekat dalam mana-mana tempat yang ada trader di dalamnya. Contoh kripto, ada trader kan, ada penjual, ada pembeli dalamnya kan. Jadi boleh gunakan. Okay, jangan pula korang pergi buka sekejap ada ke dalam dia? Coronavirus punya graph. Korang pun pergi, oh ini retracement ni, nanti spike kan ni. Macam tu pula. Itu tak ada trader dalam tu. Coronavirus tak ada trader. Dia bagi tahu je berapa jumlah kematian meningkat ke menurun ke, sekarang siapa yang terjebak, macam tu. Yang ada pula yang bagi analisa chart. Ini retracement ni tuan muda. Dia nak pacak lagi ni. Tu korang memang sesat lah. Okey, jadi cara satu lagi untuk kita applykan Fibonacci ni ialah yang pertama tadi high low. Yang keduanya ialah korang tengok pada engulfing. Okey, hanya refer pada engulfing sahaja. Contoh saya bagi, okay, kita bagi yang paling latest ada tak? Okey, lihat keadaan macam ni Market sedang menurun, tiba-tiba di counter dengan ni, market tengah turun tiba-tiba di counter dengan candle bull macam ni. Okey. Candle bull macam ni. So once dia keluar macam ni je, ni kan bullish engulfing betul. Dia tengah turun tu ada bullish engulfing macam ni. So apa yang korang boleh buat ialah you guys boleh tarik Fibonacci dari atas ke bawah sebab dia bullish engulfing. Okay, sebab dia bullish engulfing. So korang tarik dari atas ke bawah, automatik apa yang you akan dapat ialah tempat untuk re-entry. Tempat untuk re-entry apabila ada benda lah ni. Automatik. So dia naik, tunggu dia turun, masuk zone korang, jauh. Pun boleh juga HTP PKP 1. Fibonacci ada ke tak dalam phone? Ada dalam phone. Okay, korang susah tak? Jujurlah, terus terang, korang susah tak nak trade ni sebenarnya? Tahu tak, saya sangat tidak sabar untuk keluarkan method 4 tu. Okay, saya sangat suka korang trade naked chart. Saya sangat suka kalau korang dah pandai naked chart ni, happy. Okay, susah, Yang susah, ya Allah, susah tak kembang duit. Tak kembang duit tu pasal awak tak nak cari setup. Lepas tu bila cari setup pula, awak entry besar-besar. Bila entry kecil profit kan? Bila entry besar je tercedok kenapa? Nanti saya tengok, nak tanya untuk crypto sell at low, buy at high ke? Kalau buy at high, macam forex boleh ke? Nak tanya untuk crypto sell at low. Kalau technical, yes. Kalau nampak ada technical kat situ, yes. Apply je. Alhamdulillah BTC saya boleh baca pergi mana. Korang pun mesti boleh baca insyaAllah. Dah 1K lebih follow Cina satu mata. Mantap.
Mantap. Dah dapat 1K. Follow signal semata-mata. Mantap. Tapi lagi mantap kalau you boleh cari analisa sendiri. Mungkin bukan 1K you boleh buat. 2K, 3K, 4K you boleh buat. Sebab signal you kena tunggu. Sampai method 3 je hang kat sana. Dan still ada yang tak dapat tangkap kan. Susah cikgu tapi kalau ada ilmu insyaAllah mesti boleh. Senang berehat setelah kekalahan dekat EU tu. Senang ke sedang? Apalah. Tak dapat tahan floating. My fault. My fault. Kenapa? Sebab tamak. Allah. Tuan, saya nampak macam ada bullish engulf lah. Tapi kena. Tak naik. Kena tak naik. Naked chart macam mana pula tuan? Naked chart macam ni lah. Ui. Naked chart macam ni lah. Macam ni naked chart. Maksudnya tak ada indikator-indikator yang macam ni. Contoh. Bukan yang ni. Ni macam ni. Tak ada yang macam ni. Macam ni. Jadi mendalam ni bukan tak boleh. Boleh membantu je korang. Cuma dia agak awal-awal untuk kita belajar ni benda ni mengganggu. Awal-awal masa kita belajar benda ni mengganggu. Tapi bila lama-lama automatik benda ni tak mengganggu langsung. Kadang kalau saya nampak benda ni saya boleh nampak macam chart tu seolah-olah kosong. Maksudnya saya tak nampak pun garisan-garisan ni. Saya nampak demi candle je. Sebab fokus saya kat candle. Macam tu lah. Sebab saya pun ada je guna indikator. Okay, saya tunjuk sikit indikator TPFM. TPFM kita pakai indikator. TPFM kita pakai indikator. Sekejap saya tunjuk sikit. TPFM tu apa? TPFM tu diberi nama oleh budak-budak ni sendiri. Dia kata teknik pelangi full margin. TPFM, teknik pelangi full margin. Aduh. Okay. Salah satu contoh saya tunjuk. Mana Okay, alright. So korang nampak kat sini. Ni contoh ni chart EG. EG saya buang dulu. Allah banyak. Delete. Okay. Right. So ini katakan contoh iaitu pair Euro GBP. Euro GBP. Ni naked chart. Maksudnya naked chart ni chart yang kosong, tak ada apa-apa. Okay, ni chart kosong, tak ada apa-apa. Kosong. So TPFM, kita menggunakan benda apa? Okay, salah satunya benda yang kita gunakan. Okay, nampak saya dah save siap-siap ni. Naked chart apa semua ni. Okay, saya tunjukkan lah benda apa. Insert indicator. Nama indikator tu ialah Awesome Oscillator. Awesome Oscillator. Okay, Awesome Oscillator. Ni saya gunakan lah. Dan dia tak ada nak setting level-level apa-apa semua tak ada. Pakai je terus. Okay. Alright, daripada sini you boleh nampak, yang market nak ubah arah. Okay, saya beritahu siap. Method TPFM ni ada 4. Method 1, method 2, method 3, method 4. Maksudnya
Tak ada suara. Alamak, tak ada suara. Hello, hello, test, test. 1, 2, 3, 3, 2, 1, action. Cakap. Ada je. Jelas je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada je tu. Okay. Alright. So, dia ada 4 method. 4 method contoh. Guna method 1 je. Nak trick guna method 1 je boleh tak? Boleh. Nak guna method 2 je boleh tak? Tak nak guna 1, 3, 2, 3, 4. Boleh. Nak guna method 3 je. Yang 4, 5, 1. Tak nak guna? Boleh. Saya nak guna 4 je. Saya tak nak guna 1, 2, 3. Boleh tak? Boleh. Okay. So, antara method-method yang banyak tu, ada 4 je lah, tak banyak pun. Okay, ada method-method tu saya tunjuk. Saya pernah follow seorang cikgu ni. Dia ajar, saya pening. Tapi saya follow. Okay, depends. Tu saya cakap. Tak semua orang boleh faham satu benda. Maksudnya benda ni dia tak faham. Tak kena dengan dia. Padahal benda tu dah okey tapi tak kena dengan dia. Bila ajar benda lain yang saya rasa pada saya nak ajar benda ni susah. Tapi sampai dia macam, best lah benda lain. Ada orang macam tu. So antara contohnya TPFM. Ada orang akan cakap susah sebab hari ni kata. Dah ada tambah-tambahan pula. Saya beritahu siap, benda ni sebagai saya punya nak confirm. Saya nak bagi diri saya macam apa yang saya analisa tu cantik. Kena, ngam, mantul. Jadi saya gunakan benda ni untuk tengok. Salah satu contoh. You nampak tak? Ni memang saya gunakan ni. Okay, untuk method-method yang ada dalamnya antara contoh yang ada, you boleh nampak market sedang menurun. Okay, sedangkan market ketika itu pun menurunlah syaitan. Kat situ tak best. Kat sini tempat dia bermula turun. Okay, ni. Okay, nampak? Nampak ni turun. Yang dekat sini naik. Nampak? Yes. Divergent. Okay, TPFM ada 4 method. Eksklusifnya ialah method 4. Di mana method 4 ni belum reveal lagi lah. Which pada I lah. Nama pun TPFM. 1, 2, 3, 4 semua memang teknik pelangi full margin. Nak tengok betul-betul teknik pelangi full margin tu macam mana setup dia kan? Sekejap saya tunjuk. Tunjuk contoh lah. Saya tunjuk contoh Ni. Mereka cat TPFM. Bukan. TPFM. Ini betul-betul dia punya tu. Nampak? Tu pelangi tadi. Nampak pelangi dia? Serabut tak? Serabut! Tapi serabut tu dekat ni je lah. Kalau dalam phone, korang boleh tengok dekat IG saya. Bahagian highlight tu, korang cari TPFM. Sekejap, betul ke? Saya tulis TPFM dekat IG. Korang buka IG saya, korang pergi kat bahagian profile saya tu, ada dekat highlight tu, saya buat warna, saya tulis AW. Okay, AW punya tu kan. Dan korang akan nampak ada pelangi-pelangi, bukan pelangi pun, dia warna hijau je macam tu. Dan benda tu lah yang dipanggil pelangi dan memang boleh full margin. That's why kita panggil sebagai TPFM, teknik pelangi full margin. Okay. So, benda lah tu macam nak guna, macam-macam cara lah. Ada 4 method tadi lah saya beritahu. Antaranya, saya tunjuk. Ni antaranya. Method berapa ni tak tahu. Tapi ni antaranya. Dia digunakan apabila adanya divergent, maka dekat situ korang dah boleh cari setup untuk entry. Maksudnya korang kena cari setup untuk entry lah. Cari setup untuk entry tu, kena faham lah maksudnya untuk entry. Boleh untuk entry. Bukan dah jumpa terus entry. Cari setup untuk entry. Macam case yang sekarang ni, kita tahu dah dia dah start ada divergent, bermaksud market akan ikut bawah Market akan ikut yang belah bawah ni. So bawah ni dah kata divergent ke bawah, betul? Iaitu divergent ke bawah. Automatic, kenapa market masih naik? Kenapa? So automatic korang kena fikir, it's time to go down, baby. It's time to go down. Yeah, baby. It's time to go down, baby. Macam tu lah. Alright, boleh faham Divergent tu apa? Divergent ni
Divergent ni. Apa divergent? Apa divergent? Kalau dulu orang kata divergent ni, okey, aku gerak belakang, kau gerak depan, kau divergent. Kau buat diorang pandang kau, biar diorang tak nampak apa aku nak buat. Divergent. Sebenarnya akulah kambing hitam. Dia lah kambing hitam. Faham tak? Apa alihkan perhatian. Tu divergent. Mantap. Tersembunyi, divergent, menyimpang. Menyimpang. Ini kata dan price tidak sehala. Mantap. Divergent, indicator dan price tidak sehala. Mantap. Itu perkataan yang cantik. Okay, kau ikut sana, aku ikut sini. Benda tu. Okay, the scalar product of the operator deal and a given vector which give a measure. Apa benda tulis ni? Measure of the quantity of flux emanating from any point of the vector field or the rate of losses of mass, heat, etc. from it. What the fish? Bahasa terlampau saintifik. Jawapan A+ tu. Ada student TM dalam ni. Itu lah tu. Saya rasa memang ada student saya dalam ni. Kalau pakai indikator ni memang confirm boleh full margin ke? Dah pakai indikator, dia baru bagi tahu. Okay, dia bagi tahu. Bila pakai indikator, dia bagi tahu je ni. Cuba tengok Bila cerita dia habis kat sini, tengok dia bagi tahu. Habis kat sini betul? Habis, dia bagi tahu kat sini, habis kat sini. Tengok, okey, habis. Cerita habis kat sini. Okey, kawasan ni kita tak nampak ni. Kawasan sebelah kanan ni belum buat cerita pada ketika itu. So kita tak tahu pun yang dia nak terbang ke nak turun, betul? Tetapi arah indikator dah bagi tahu. We are going down, brother. We are going down. But market masih lagi ke atas. Are you sure, brother? I'm going up right now, brother. Dia masih naik ke atas. Jadi, indikator marah. Bila indikator marah, waktu tu yang kita nak kena monitor. Bila ada kenaikan, reject, bantai je. Sebab first dia reject, second re-entry. Mesti dia ada buat break apa semua tu, itu kemudian punya cari. Tapi memang ada benda ni dan berlaku benda ni. Dan selalunya benda ni, okey, saya bagi macam cheat sheet. Tips lah. Okey, sebagai tips lah. Benda ni indikator pertama untuk indicate market dah nak berubah trend ataupun dia nak buat retracement besar ataupun kita boleh cari peluang untuk counter sedikit untuk miss secupak nasi ke. Macam itulah. Faham ke? Hin. Thank you very much. Hin. Kenapa malam ni word tu macam tak banyak keluar sangat? Mungkin sebab entah. Sebab nervous kot. Sebab dah bagi tahu kan. Kita ajar SOP. Tapi rupanya TM ada TPFM. Patutlah dia tahu market macam mana nak reverse ni. Dia tahu je nak bantai buy, nak bantai sell. Kan? Jadi nervous sikit lah. Takut ada orang kecam. Tapi tu lah. Benda ni untuk korang tak? Memang nak bagi lah. Untuk method 1, method 2, method 3 memang dah bagi. Method 4 je belum bagi lagi. So memang nak bagi student lama ke, student baru ke, student yang tak akan ada, tak pernah ada, ataupun yang bakal jadi student, ataupun cikgu-cikgu FX kat luar sana, ataupun trader-trader baru yang masih tak faham naked chart macam mana nak trade trend ni benda apa, SNR, SND ni benda apa. Just memang mengharapkan copy trade ke file manage ke benda-benda lah yang saya tak suka ni. Okay, saya akan showkan dia menggunakan TPFM which dia hanya memerlukan untuk lihat sahaja dekat chart. Jika ada confirmation, jika ada indikator yang menunjukkan ada divergent, maka dia dah boleh ready untuk entry. Dan jika ada confirmation, maka dia boleh entry. Waktu itu dia boleh tekan banyak kali, lepas tu PAM! Profit. Alamak. Tapi tak semudah itulah. Okay, tak semudah itulah. You kena belajar lah kan. Sebut macam ni memanglah macam mudahnya. Dapat indikator terus. Memang macam mudah tapi susah juga sebab you kena belajar juga. Okay, which is belajar method 4. Bagi indikator. Ajar macam mana cara nak guna. Tambah sikit indikator-indikator yang tak serabut. Lepas tu
tak serabut, saya ulang tak serabut. Lepas tu nanti boleh entry dengan mudahnya. Dengan syarat kena rajin belajar lah, itu je. Kalau saya bagi benda semua free sekarang ni pedepak atas meja, korang tak rajin pun tak boleh apa kak. Jadi kena rajin. Mantap Macam penganalisa main bola. Penganalisa main bola. Aduh, ya betul, coach, study hard smart. Yes, betul. Boleh guna untuk semua time frame, kata muda? Tak. Itu dia punya legit. Dia punya legit pula. Dia punya kepaduan kesyahduan dia. Sebab apa? Sebab you dah ada specific time frame saja yang you kena refer. Tak payah nak serabut-serabut. Okay, SOP yang saya gunakan, yang selalu saya ajar tu, you kena refer 3 time frame. Okay, which is saya sangat suka sebab saya ikut time frame besar. Saya dengar cakap orang-orang yang lebih tua daripada saya, macam tu. Okay, kalau kita gunakan indikator ni, kita hanya ikut indikator. Indikator ni bapak segala, nak cakap bapak segala apa bapak segala rejection. Dia dah bagi divergent, maksudnya dia bapak segala direction. Dia dah panggil, cakap kau tak balik rumah, kau jangan balik rumah. Macam itulah ibaratnya. So member tadi macam tengah terbang, bapak kau kata kalau kau tak balik rumah malam ni, kau tak boleh masuk rumah. Oh iya ke? So dia pun turun. Macam itulah, kaedah lebih kurang macam itulah. So kita akan dengar cakap indikator tu untuk spesifik time frame itu saja. Jangan disebabkan time frame tu, time frame M1 dah ada divergent, aku kena bagi tahu H1 untuk follow. M1 punya cerita. Itu memang salah bang. Salah dia terlajak jauh. Jadi tolong jangan macam tu. Okey dah, saya dah melencong jauh sangat dah. Sebenarnya apa yang saya nak bagi tahu sekarang ni ialah saya buka offer method 4 pada yang rajin. Okey, pada yang rajin sahaja. Cikgu, luaskan GPP NZB. Apa tu tak faham? Sorry tadi terkeluar. Sekarang jom balik. Tak apa, saya record benda lah ni. Jangan risau. Okay, untuk you guys dapatkan video Tuan Muda yang lepas pasal SOP, 3 SOP tu je, simple. You just cari SNR dekat time frame besar, and then kemudian you cari rejection confirmation di dalam time frame yang satu bawah dia. Kemudian you cari tempat entry, which you kena follow je saya punya SOP tu sebiji-sebiji, ambil je copy paste letak kat sebelah ataupun korang print, korang tampal kat dinding, bagi-bagi buka cat je, korang follow je SOP tu. Saya bagi tahu detail, saya bagi tahu tukar line cat, lepas tukar line cat cari apa, semua saya bagi tahu detail di dalam video yang sebelum ini. Termasuklah time frame lah, semua termasuk kat situ SOP. Okay, untuk malam ni memang kelas Fibonacci dan juga kelas Paul ni. Cara pasang Fibonacci. Jom. Last. Saya akan tunjuk. Fibonacci. Saya akan tunjuk Fibonacci. Ya. Okey, bagi pair. Ada pair tak nak try? USDJPY. Okey. Itu yang korang sebut paling awal. Alai, saya selalu macam ni lah. Dia dah jangan spam. Dah jadi ni tadi. Dah jadi apa dah? USD JPY. Mantap, USD JPY. Okay, jom kita tengok H4 ke H1 ke kita pakai. Alamak, macam nak pakai ni? Kalau macam ni tak ada high low, macam nak pakai? Tak ada ni. Tak ada ni geng. Tak ada. Okay, tak ada. Semua main kat sini je. So, tak ada. Untuk H4 tak ada. Okay, Tuan Muda, ni boleh pakai kat time frame mana je? Pakai kat mana-mana time frame. Ini kalau ada cantik. Jom kita tengok dulu. Saya tengok dulu sekejap. Ada ke tidak? Kita kembangkan dia. Kita tarik ke atas sikit. Nampak sekejap. Okay, dan kita tukarkan dia kepada line chat. Okay, tak nampak. Sekejap saya tengok macam mana lagi? Kau bayar oma, Shaolin Kung Fu, Okay. Alright, so dekat sini ada trend ke bawah dan dipecahkan. Jika trend ke bawah dipecahkan,
maka tarik dari jika trend ke bawah dipecahkan, maka tarik dari atas ke bawah. Nah, saya jawab terus. So, dekat mana tempatnya? Okey, korang nampak tak sini? Kita ada. Okey, kita ada kat sini. Jom kita tengok. Kita tarik atas ke bawah pandai. So, sini ada kan? Jadi kita tengok sini dulu. So, itu line dia. Jadi kita marking line. Kita marking line. Top. Right. So, kita nak tengok dia break kat mana. Okay, automatik kita nampak lah dia break dekat sini. Okay, sini yang dia break. Ni, candle ni nampak dia break pakai body dekat line tu. Okay, kat sini tak boleh. Shadow je. So, dia break pakai body dekat sini. Jadi kita tarik dari atas ke bawah, pandai. So, atas ke bawah mana? Candle yang break ni, dia ada shadow kan? Tarik dari shadow, atas ke bawah katakan. So, tarik ke bawah. Bawah mana paling bawah? Ini bawah ke? Ini bawah? Ini bawah ke? Ini bawah? Kiri ke kanan? Mana satu yang bawah? Kiri atau kanan? This one kiri and this one kanan. Kiri ke kanan? Mana satu? Okay, mudah je. Saya bagi cerita yang mudah. Jawapan dia kiri. Jawapan dia kiri. Okay, kenapa kiri pula? Dia dah naik lepas dia turun, ambil yang kanan lah. Macam tu kan? Bang, yang mana paling rendah? Kan saya kata benda simple je. Benda simple. Fikir mudah. Jangan fikir susah-susah. Mudah. Mana rendah? Kalau awak cakap ni rendah, petak. Tapi kalau awak cakap ni rendah, betul. Jadi, itu tempat dia. So, automatik daripada tempat yang dia dah pecahkan ni, okay, daripada tempat yang dia pecahkan, Allahu Akbar, kasih kali lain lah. Okay, daripada tempat yang dia dah pecahkan ni, you nampak tak dia reject. Waktu dia pecah tu, dia belum tutup candle betul. Selagi dia tak tutup candle, selagi tu dia relax tu. Monitor je. Monitor. Ngam. Dia tutup candle, dia buka candle baru ketika itu di atas ini. Maka ada shadow. Bila ada shadow, tariklah daripada shadow tu terus ke bawah tanpa fikir apa-apa dah. Dia nak naik ke, dia nak turun ke, itu pilihan tak dia. Tapi korang dah tarik. Itu penting. Sebab apa? Sebab you kena tahu dekat mana you nak entry. So now, kita ada tempat entry. Jom. Daripada 38.2 sampailah 61.8. So ni kawasan dia. So tengok apa result dia. Dia bagi turun, drop, sentuh entry 1, sentuh entry 2. What the chow lay, TP1. What the chow lay, TP2. Settle. BE kita kat bawah ni tak sentuh. Maka dia layan lah. Kalau dia sentuh, kita tunggulah kat tempat yang dia belum sentuh, which is entry point 3. Entry point pertama dia dah sentuh, entry point kedua dia dah sentuh, entry point 3 belum sentuh. Kalau kata contoh dia sentuh TP1, lepas tu dia turun kena BE kita. Relax lah. BE, jangan re-entry. Unless you tahu untuk re-entry. Okay? Tapi kita ada satu lagi entry di bawah ini, waktu tu dia belum sentuh. Andai kata tiba-tiba dia sentuh entry kita, pom, terbang. Alhamdulillah. Profit kita daripada entry yang paling padu. Kalau dia tak sentuh tu dia macam mana? Kalau dia turun sampai sini, lepas dia terbang sampai TP3. Itu bukan rezeki awak. Itu je. Simple Simple. Mungkin ataupun rezeki macam member saya cakap, itu rezeki untuk kita tengok. Dia cakap yang tu. Dia cakap yang ni. Dia cakap, memang analisa kau betul. Memang betul. Tapi itu sekadar rezeki untuk dilihat. Dia cakap macam tu. Dan ayat tu sampai sekarang saya ingat. Sebab waktu tu saya geram. Bila dah hit BE, kita automatik kita nak rasa, woi, nak re-entry, aku nampak ni tempat re-entry, aku nak re-entry. Sabar. Okay, nama saya Adlan tau. So dia panggil saya Lan. Sabarlah. Itu rezeki untuk dilihat. Tak apa, it's okay. Itu rezeki untuk dilihat. Wah, kita mesti panas kan? Kita dah nampak setup, tapi tak boleh entry. Sebab member kata apa? Dah hit BE kau relax. Itu hanyalah rezeki untuk dilihat. Jika dia fly, rezeki kan? Setup kau betul kan? Tapi itu ialah rezeki untuk dilihat. Dia cakap macam tu. Sampai sekarang lah saya ingat. Dan macam itulah cerita dia. Boleh ajar anak re-entry lah cikgu. No, dah 11.5 minit. Dah habis dah kelas kita. Saya tak boleh nak proceed panjang-panjang lagi dah. Okay, nanti video ni panjang-panjang nanti dia tak boleh save. Sebab apa nama cloud dah penuh. Cloud dah penuh. Jadi kan tiba-tiba kalau start potong tengah habis. Jadi saya kena endkan kelas saya pada hari ini. Pada pukul 11.05 malam. Terima kasih sudah-sudah. Terima kasih cikgu-cikgu yang ada dalam ni. Sudah-sudah. Mana TPFM? TPFM. Sebenarnya itu teaser je bang.
Itu teaser. Saya dah buka teaser dia tadi, iaitu saya buka MT4, saya tunjuk TPFM, saya pakai awesome oscillator dan antara cara guna dia, saya kata divergent. Okay, saya ada 4 method. Tunggu method saya nanti. Follow up. TPFM. Teknik pelangi. Full margin. Dah, saya dah mula melawak, saya dah mula mengarut dah ni. Maksudnya dah kena tidur. Okay guys, itu saja daripada Tuan Muda Adlan. Jadi thank you very much kerana sudi meluangkan masa malam Jumaat dengan saya sampai pukul 11 malam. Jangan lupa banyakkan selawat hari Jumaat ni. Banyakkan selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Settle. Bye-bye. Assalamualaikum guys. Good night.